Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita ingin mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita memuji dan juga bersyukur peluang yang Allah berikan untuk kita sama-sama ya, bagi tuan-tuan setelah pun solat subuh berjemaah dan juga membaca al-Quran, dan kita ingin melihat pada pagi ini tajuk ayah yang berilmu sebagai satu perkongsian penting untuk kita melihat panduan daripada al-Quran. Apakah yang perlu diusahakan oleh seorang ayah yang mungkin baru mendirikan rumah tangga ataupun mungkin sudah pun anak-anaknya besar, tetapi ada seruan di dalam al-Quran untuk kita memahami ayah yang berilmu ini. Pada hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh panel kita, Al-Fadil Ustaz Safri Muhammad Zain. Ahlan Ustaz. Alhamdulillah. Dan juga qari kita pada hari ini Dr. Anwar Hasin. Apa Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita akan membaca hari ini ayat surah Al-Mulk ayat 25 hingga 27. Namun sebelum itu kita saksikan dahulu perkongsian daripada seorang ayah, seorang guru sebenarnya, ayah yang mempunyai 4 orang anak, yang pernah 5 kali STPM dan pernah menyembunyikan borang UPU anak kerana ilmu. Bagaimana kisahnya? Kita saksikan. Jadi untuk yang lain perkara yang saya rasa paling tak puas hati itu tak ada. Tapi yang paling puas hati itu ada. Pasti maksudnya saya tengok sejarah hidup saya. Bapa saya tak pernah jentik mak saya. Tak pernah jentik. Itu saya paling kagum. Jadi tak pernah jentik. Sampai sekarang lah kami mungkin adik-beradik mungkin takut nak jentik orang perempuan. Sebab kalau misalnya kita tumbuk kakak begitu, mak bapak akan marah. Sebab tak tu kadang-kadang kita kalau masih tengoklah macam jiran kawan juga kadang-kadang untuk buat itu buat ini asyik anak perempuan, anak lelaki tu masih soal khabar gitu gini gitu. Tapi mak saya tak ada. Anak lelaki tu cuba ada waktu periksa kita pun tak tahu. Tak pernah diusik. Dibiarkan tak disuruh, tak ada begitu pun jadi perasaan kita jadi saya nak buat dengan apa dengan mak, kenapa abang tu langsung tak disuruh buat apa-apa, rupanya bagi cat untuk membaca buku. Itu dia bagi ilmu tu lah, ilmu yang kita tak puas hati. Sebab kenapa abang kakak masa itu tak disuruh waktu itu, rupanya suruh baca, memang tak usik. Satu cabaran bagi saya dengan anak perempuan ni, satu cabaran sangat. Sebenarnya saya tak mampu untuk jadikan dia seorang muslimah. Tetapi atau ustaz, dia belajar sekolah di sekolah agama Kampung Jawa sana kan. Jadi dididik itu jadi boleh pakai muslimah dan macam mana apabila mohon untuk masuk, masa itu pakai UPU lah, borang itu kan, yang diisi nak ambil engineer. Pening saya. Itu satu masalah cabaran bagi saya, macam mana ni. Sebab dia tengok makcik dia, kawan-kawan yang dia ada IR tu memang bergaya tu gini. Maksud di sini bukan saya tak percaya punya engineer itu, masalah kerja tu rugged. Kerja tu rugged lah, rugged keluar sini. Jadi dia dah muslimah dah cantik. Jadi macam mana? Bincang pula memang kita dengan anak-anak dulu, apabila anak bercakap kita benarkan, kita pula ayah bercakap melawan, tak ada. Apabila cakap mesti kita bagi can anak untuk bagi benar. Jadi dia gunakan hujah dulu. Kalau minta lawyer tak apa juga. Ni nak ambil engineer ni, rugged punya kerja tau. Jadi dah isi semua. Masa tu kita beli borang tu 2 borang lah kan. Jadi bila dia dah isi semua, tengok pilihan pertama itu je engineer. Satu hari malam tu bincang dengan rumah. Kita pun cikgu, kita tahulah kita ada ilmu. Kita daripada dia untuk masa depan dia. Jadi setukar dia punya yang UPU satu tu sebaling kat looting. Yang satu tulis kat itu pendidikan Islam dia tulis. Terpaksa saya buat tanpa dia beritahu dia. Keputusan dapat keputusan masuk universiti, ambil pendidikan Islam. Jadi dia dapat beasiswa kementerian pendidikan, jadi ustazah. Itu jadi ustazah. Dia tak ada memberontak. Kejut juga, macam mana boleh dapat ini kuasa Allah, saya cakap. Sampai meninggal mungkin saya dosa tak saya tak maklumkan lagi. Jadi kita ni sebagai ayah sekurang-kurangnya kita perlu tunjukkan nilai kita, kebolehan kita. Jadi kita terus teranglah, dalam banyak orang selepas Nabi yang saya paling hormat, ayah saya yang kedua. Nabi yang pertama, kira serba-serbi segala-galanya lah kan. Jadi ayah saya yang kedua. Jadi saya nak jadi juga anak saya melihat saya ni, ayah ni sebagai segala-galanya ada.
itulah perkongsian daripada Cikgu Muhammad Noor bin Marzuki yang mempunyai 4 orang anak. Salah seorang anaknya seorang ustazah yang baru sahaja meninggal dunia dan beliau kepergian isterinya sekitar sebulan yang lepas. Perkongsian beliau berkaitan dengan ilmu ini adalah amat-amat menarik, dan lebih daripada itu mengikut kepada interview kami ialah Cikgu Mak Noor ini 5 kali STPM ya, kerana ingin melanjutkan pelajaran, dan dengan kesungguhan ilmu itulah yang kita ingin sama-sama bincangkan pada hari ini. Tajuk kita Ayah yang Berilmu. Kita ingin lihat kepada surah Al-Mulk ayat 25 hingga 27 bersama Ustaz Dr. Anwar Hasin. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 25, dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan pada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Inilah 3 ayat daripada surah Al-Mulk, dan kita ingin memberi perhatian kepada ayat 26. Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Saya ingin bersama dengan Ustaz Safri. Ustaz, bila kita melihat pada video klip sebentar tadi, Cikgu Muhammad Noor bin Marzuki, ya, kesungguhan dia, kalau saya tanya panjanglah kita berborak tu kan, salah satunya ialah STPM-nya 5 kali kan, 5 kali. Boleh tahan jugalah tu mengulang 5 kali tu. Tetapi kerana ilmu terus juga, ya, dan akhirnya beliau menjadi beliau baru je berpencen sebagai timbalan pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19 Shah Alam, ya. Jadi pengalaman dia, ya, kesungguhannya. Tapi bila saya tanya balik, ya, tentang bersama dengan anak dia, ya. Anaknya yang pertama tu perempuan, yang 3 lagi lelaki, dan jadi ustazah, ya. Dia bersyukur sangat anaknya itu walaupun sudah baru meninggal dunia, sebagai ustazah. Dia rasa macam pilihan dia bersama isterinya itu betul, tapi dia ada rasa bersalah sikitlah kan, pasal borang anak dia tu dia pergi sorok kan, dia isi baru, ya, dia beli 2 kan. Jadi mungkin Ustaz boleh komen dahulu tentang ayat 26 surah Al-Mulk ini, apakah yang dimaksudkan ain yang penting yang ayah-ayah boleh ambil perhatian bila membaca ayat 26 ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Fazrul dan Doktor. Alhamdulillah, syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya dan bimbingan penuh dengan hikmah dan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan kepada kita, kul innamal ilmu indallah. Kita letakkan satu tanda kutip bahwasanya semua ilmu yang ada di permukaan bumi ini adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak kaitkan tentang alimnya Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala alim ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ilmu khususnya bagi seorang ayah sesuai dengan tajuk kita, iaitu ayah yang berilmu. Artinya ayah yang memiliki ilmu yang sesuai dengan panduan Al-Quran. Itu makanya di ujung ayat di situ Nazirum Mubin, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan, memberikan peringatan yang jelas. Mubin yang jelas ini adalah
syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah ilmunya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar setiap ayah, setiap pemimpin keluarga memahami konsep ilmu bagaimana dia nak mendidik rumah tangga, mendidik anak dan mendidik diri dia agar satu keluarga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. InsyaAllah. Ya, terima kasih ucapan pada Ustaz Safri. Ya, berkongsi tentang bagaimana ilmu semuanya milik Allah, ya. Dan ilmu inilah yang kita perlu cari, ya, untuk memimpin keluarga dalam kehidupan, untuk memberi kalau Nabi memberi nazir kepada masyarakatnya, mungkin ayah, ya, nak memberi peringatan kepada anak di dalam sebuah rumah bahtera kehidupan. Bercakap tentang ilmu ni Ustaz, ya. Ilmu luas, kan? Ilmu luas. Ada ayah yang dia mungkin dia dah habis SRP ke, SPM ke, ada ijazah ke. Lepas tu dia terus bekerja, kan. Ilmu tentang rumah tangga ni biasanya 2 hari yang khusus kahwin tu lah, kan, kalau dekat Malaysia ni. Jadi apa sukatan yang ayah kena belajar sebenarnya agar maksudnya ilmu yang ada itu ketika dia inzar, ketika dia memberi peringatan tu ilmu yang betul. Bukannya ilmu yang songsang. Ya, biasalah bila ayah tak belajar, dia kadang-kadang pasal dia ketua, dia mulalah nak bercakap, memberi panduan kepada anak yang kadang-kadang okey tak okey. Ya, sebelum kita nak kalau boleh boleh kaitkan dengan Cikgu Muhammad Noor tadi itulah. Silakan. Alhamdulillah, bercerita pasal ilmu, ini adalah satu persiapan yang sangat penting dalam kehidupan kita nak membina suatu rumah tangga yang kata kita kan baiti jannati ataupun sakinah mawaddah, kita harus memiliki ilmu. Jadi ini bukan khusus para ayah dan ini adalah khusus bakal ayah. Sebagaimana Tuan Fazul sebutkan tadi, kita nak kahwin hanya 2 hari saja kursus. Kita nak bina rumah tangga yang bahagia, cukupkah 2 hari? Sementara kalau ulama-ulama fiqh ada nama dia kitab Munakahat, Ustaz, kan? Perbincangan tentang perkahwinan. Jadi setiap ayah yang akan menjadi seorang ayah, dia tidak cukup hanya kursus sampai 2 hari. Siapa pun ikut masa tu kursus 2 hari. Sebenarnya tidak cukup. Sepatutnya bagi pihak yang berkuasa ataupun kita yang ada authority untuk memberikan suatu kursus itu, dia seharusnya berkala. Artinya sebelum kahwin, selepas kahwin, dah anak 1, anak 2, anak 10 terus kursus. Sebab kita perlu adanya sebelum kahwin apa kena buat, selepas ada anak kena buat. Ada tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersama, ada baca doa, ketika anak lahir apa yang kena buat, akikah dan sebagainya. Itu adalah satu ilmu yang perlu dipelajari oleh para ayah. Sebab bila dia tidak mempelajari ilmu munakahat ini tentang perkahwin atau pernikahan ini, dia akan menjadi sesuatu rumah tangga yang tidak harmoni. Sebab apa? Jauh daripada tuntunan-tuntunan syariat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat harmoni dalam rumah tangga, dan dia terhadap para anak juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ibnu Abbas pada waktu itu, dia menasihati Ibnu Abbas ketika masa yang sesuai untuk menasihati anak. Ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita bercakap, ketika kita muasyarah bersama anak-anak dan para isteri kita, kita ada panduan-panduan tertentu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika anak tu lahir, berapa bulan kena susu, kan? Kemudian pada waktu akikah. Kemudian ada istilah lagi Ustaz, tahnik, kan? Tahnik, kenapa dia diberikan tahnik? Sebab seorang anak, mereka sangat selesa dalam kehidupan mereka adalah di dalam rahim. Sebab rahim ini diambil daripada rahman Allah Subhanahu wa taala. Sebab tempat yang paling selesa ketika di dunia ini adalah di dalam rahim. Sebab apa? Rahim ketika cuaca panas, dia sejuk. Ketika sejuk, dia panas. Mana ada
Kalau kita pergi Afrika, kan, mana ada budak nak terkeluar, mana ada. Ya. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka dilahirkan, Ustaz, ada tahnik. Kenapa? Sebab adanya cecairan yang manis itu boleh mengatasi cuaca. Kalau kita, Ustaz, panas badan, nak panas badan, apa kita nak ambil? Minum. Teh halia. Ya. Mana boleh budak baru lahir bagi teh halia? Tetapi tengok sunnah Nabi SAW adanya tahlik ini adalah ini dinamakan satu ilmu. Jadi ilmu ini dari kecil kalau kita ajarkan anak itu sunnah Nabi SAW, kita akan bawa mereka ke suatu tahap menjadi seorang pemimpin rumah tangga yang baik. Jadi ilmu sangat penting, sebagaimana video yang kita tonton tadi itu adalah memberikan satu inspirasi kepada kita agar sesuatu keinginan seorang ayah itu nak menjadikan generasi, legasi yang ditinggalkan seorang ayah harus memiliki ilmu pengetahuan. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Safri ya, bercakap tentang ayah perlu ada ilmu ini ya, bila bercakap 2 hari berkhusus kan. Mungkin saya nak kembali kepada Dr. Anwar sebagai seorang pensyarah Ustaz ya di universiti, berkaitan dengan anak-anak pelajar ya, mereka ni habis saja graduasi 23 tahun, sama ada dah kahwin, mungkin kalau kat Malaysia ni kurang sikitlah kahwin waktu belajar kan ya. Kalau dah pergi ke luar negara tu dia 23 tahun dah berkahwin kan. Okey, jadi sebenarnya di peringkat universiti ada tak dia menyiapkan pelajar ni selain daripada ilmu belajar Quran, belajar multimedia, Quran sebagainya ni, ilmu untuk si pelajar ini bersedia untuk menjadi ayah? Pasal 2 hari itu memang tak cukup, ataupun mungkin di USIM ada dah perancangan ke depan ini kursus untuk ayah-ayah. Majlis ayah ni kira sebulan je ni kan, dan kita doakanlah ada lebih lagi. Tetapi ada tak sukatan agar nanti dia zaman sekarang zaman internet kan, dia pergi okey anak pertama nak buat apa kan, kalau anak baru lahir nak buat apa, kalau katakan ada konflik, ada video daripada ustaz daripada Fakulti Quran menjelaskan perkara ni. Ada tak projek itu sekarang berlaku, ataupun apa pendapat Ustaz? Ya, baik. Terima kasih Tuan Fazrul dan juga Ustaz Safri yang dirahmati. Di peringkat universiti, saya percaya sebenarnya kita ada pelbagai kos lah kalau kita bincang, dan juga kalau saya spesifiknya ialah Quran dan Sunnah. Lebih kepada kita sebut ilmu agama. Tetapi kita lihat Universiti Sains Islam Malaysia ataupun mana-mana universiti sebagai satu institusi pengajaran ilmu yang holistik. Mereka di sana ada cabang-cabang ilmu yang dapat memenuhi keperluan untuk menjadi ayah. Antaranya kita kata Fakulti Kepimpinan yang menyediakan modul-modul pengajaran tentang pemimpin. Yang kita tahu ayah itu dia selain daripada mesti belajar ilmu agama, Al-Quran, Al-Hadis dan sebagainya, dia juga perlu mempunyai ilmu tentang memimpin. Bukan sekadar memimpin masyarakat, bahkan lebih utama yang paling permulaan sekali adalah memimpin keluarga dia. Kemudian kita ada juga kursus-kursus berbentuk komunikasi. Skill komunikasi yang saya rasa sebenarnya punca keretakan rumah tangga pada hari ini kadang-kala kita lihat antara faktor utama dia adalah kekurangan kemahiran dalam skill ataupun kemahiran komunikasi. Antara ayah dengan anak, cara bergaul, bercakap, kemudian antara ayah dengan ibu, suami isteri. Jadi itu semua sebenarnya package itu telah ada di universiti. Dan telah dibangunkan. Kalau pelajar semua dia ambil manfaat daripada kos tersebut ataupun subjek-subjek tersebut, sudah tentu ilmu itu memang boleh menjadi bekalan. Pula lagi ada tambahan lain. Mungkin kita kata untuk mengurus sebuah keluarga kita juga perlu mempunyai ilmu ekonomi. Tahu nak menguruskan bagaimana kewangan rumah tangga kita agar tidak menyusahkan di kemudian hari. Di sana ada fakulti berkaitan dengan perakaunan, ekonomi dan sebagainya, yang saya yakin sebenarnya dia memang sangat membantu pelajar. Kalau diambil, kalau kita kata di universiti itu dia ada kos yang wajib universiti sebagai teras, yang mana semua pelajar-pelajar mesti belajar tentang dia. Antaranya ulum Islamiyah, yang kita kata dasar dalam Al-Quran itu, hadis itu, pengenalan tentang ilmu agama itu, kemudian dilengkapkan dengan kursus-kursus wajib dan elektif yang menjadi ilmu bantuan terhadap pelajar tersebut menjadi seorang ayah. Masya-Allah ya. Jadi sebenarnya komponen ilmu yang ada di universiti ni ada ya, cuma ia perlu disusun ya sebenarnya, pasal biasanya kalau nak susun untuk pergi bekerja
kan, nanti saya nak pandai bercakap, pandai memimpin, nanti nak jadi CEO, macam mana nak jadi menteri dan sebagainya. Tapi untuk menjadi ayah sebenarnya, perkara itu kena susun sendirilah ustaz ni setakat ni ya. Dan mungkin nanti di USIM ke hasil daripada program ini kita boleh menyusun balik, harapnya pelajar satu untuk karier, tapi satu lagi adalah untuk menjadi ibu ataupun ayah. Ilmu ini ada pilihan-pilihan kan, pergi ambil yang ini, kalau dah lulus tu senang nak cari menantu ustaz ni, pasal dah ada chop daripada USIM bahawa ilmu ini dibekalkan kepada pelajar. Jadi ini mungkin satu gagasan yang kita boleh belajar, ambil daripada ayat 26 surah Al-Mulk sebentar tadi. Dan mungkin kita berehat sebentar ustaz ya, kita nak menyambung kembali selepas ini untuk sama-sama melihat bagaimana ayah yang berilmu memimpin keluarga masuk syurga semuanya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أستغفر الله رب Kembali kita dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dalam tajuk kita ayah yang berilmu, berteraskan kepada surah Al-Mulk ayat yang ke-26 sebentar tadi. Sudah pun kita membincangkan bagaimana pengalaman Cikgu Muhammad Noor yang berusaha untuk memastikan ilmu yang ada dalam keluarga itu bukan sekadar ilmu di dunia, tetapi juga menyiapkan anaknya untuk menjadi insan yang soleh-solehah. Dan inilah yang kita sedang bincangkan sekarang ini, bagaimana untuk kita memahami ayah yang berilmu ini akan memberi kesan juga bagaimana memimpin anak agar ianya sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak menyambung Ustaz daripada perbincangan kita, satu lagi ayat daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-9 untuk kita melihat lebih lanjut lagi tentang konsep ilmu di dalam Al-Quran dan seruan kepada ayah-ayah yang menonton pada hari ini. Kita bersama Ustaz Dr. Anwar, InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 9 daripada surah 39 surah Az-Zumar. Apakah kamu atau orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan itu yang lebih baik? Katakanlah, apakah sama orang yang orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran, iaitu ulul albab. Ini adalah ayat yang ke-9 Ustaz ya, bercakap tentang ulul albab ya, 16 ayat dalam al-Quran ini yang bercerita tentang perkara ini, dan salah satunya dalam surah Az-Zumar tentang konsep ilmu ya, tentang konsep ilmu di sini. Tapi nak minta Ustaz jelaskan pasal ayat ini, ada cakap pasal menghidupkan malam, bersujud, berdiri, takut pada hari akhirat. Apa kaitan dengan ilmu dalam ayat ini? Silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Fazrul dan Doktor telah bacakan ayat surah Az-Zumar. Alhamdulillah, ayat ini sangat menjadikan satu panduan dalam kehidupan kita, khususnya dalam tajuk yang kita bahas pada pagi ini, iaitu ayah yang berilmu. Jadi sangat menarik ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu adalah satu panduan. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya tuan, Ustaz, adakah sama orang yang atau seorang ayah yang berilmu, ada ilmu pengetahuan yang menguruskan anak dan rumah tangga dengan seorang ayah yang tidak berilmu? Ini adalah salah satu panduan dalam kehidupan kita. Jadi Allah sebutkan di sini ulul albab. Artinya ulul albab ini adalah ahlul uqul zakiyah wa zakiyah. Bizai wa bizal. Jadi orang yang berilmu iaitu ahli uqul yang menggunakan akal fikiran dia. Kalau istilah kita zakiyah, akal sehat. Dan zakiyah cerdik, pandai dan bijaksana. Jadi zakiyah bizai wa bizal. Jadi kalau kita perhatikan balik, untuk menjadi seorang ayah yang ulul albab, apa dia kena buat? Apa dia kena tahu? Bahwasanya ilmu itu sangat penting. Nak menjadi ayah yang ulul albab ini bukan kursus 2 hari ataupun 3 hari, setahun 2 tahun. Rupanya tidak. Untuk menjadi ayah yang berilmu ni, yang pertama dia qanitun. Itu dia tengok konsep dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar ini. Apa? Yang pertama qanitun. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimi ketaatan tadi. Itu menurut ulama mufassirin seperti Ibn Abbas, seperti Utsman bin Affan juga menafsirkan bahwasanya qanitun ini adalah seorang yang taat kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatan. Bila? Pada waktu malam. Bi ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sujud dan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kepada Allah. Jadi seorang ayah yang berilmu, dia kena isi diri dia dulu agar dia dekat dengan Allah. Sebab bagaimana dia nak menguruskan rumah tangga kalau dia tak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini kunci utama orang yang ulul albab. Artinya apa? Dia kena pastikan diri dia dekat dengan Allah, bermunajat kepada Allah, merintih kepada Allah, mendoakan keluarga dan sebagainya. Barulah dia menjadikan seorang ayah yang berilmu. Kemudian wa yarjuna wa yahzaruna al-akhirah wa yarjuna rahmatallah. Dan dia sentiasa takut kepada api neraka. Ayah yang pandai, ayah yang cerdik ini selalu sematkan dalam diri dan keluarga dia dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh dengan hikmah. Artinya dia jaga keluarga dia, dia pesan kepada anak dia, jauhkanlah daripada azab api neraka. Ayah yang pandai, dia sentiasa meletakkan rahman dan rahim itu dalam keluarga dia. Dia boleh mendidik, dia boleh menguruskan ekonomi, dia boleh menguruskan emosi dan sebagainya. Jadi itulah dikatakan ayah yang berilmu, mampu menjaga keluarga dan mampu membimbing anak-anak ke jalan syurga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya situasi yang sekarang, Ustaz kan. Dalam PKP, anak dekat rumah, ayah balik kerja. Bagaimana kebijaksanaan ayah yang berilmu tadi tu mengurus bab kerja, bab rumah lagi, tambah lagi PKP, nak sekarang dah sekolah nak mungkin nak tutup dan sebagainya. Itu satu kebimbangan bagi seorang ayah. Bagaimana dia nak manage keluarga dia. Dekat sekolah, dekat pejabat kita ada kurikulum, ada panduan-panduan. Kat rumah ada tak ustaz kita buat?
kat rumah kita ada tak panduan-panduan ini? Kalau ayah yang cerdik itu, ayah yang pandai itu, ayah yang ulul albab itu, dia tahu nak meletakkan. Time ini adalah waktu ini. Waktu ini waktu belajar. Kita kena ada, dekat luar kita boleh buat SOP, kita boleh buat apa namanya kurikulum pembelajaran dan sebagainya, cikgu-cikgu. Tapi dekat rumah ada tak garis panduan seperti itu? Jadi ayah yang pandai, ayah yang ulul albab ini, yang pertama dia kena dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa beri pesanan kepada keluarga agar takut daripada azab api neraka. Yang ketiga adalah sentiasa mengharapkan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 perkara Ustaz ya. Sebenarnya kalau ikut pada ayat 9 ini, orang yang berilmu yang ulul albab ini dia puncaknya itu pada 3 perkara inilah ya. Pasal ada juga yang kata bahawa kalau ayah berilmu tu dia kena ada master ataupun PhD kan, ataupun dia kena belajar tinggi lah kan. Tapi rupanya yang itu okey kalau ada kan, kalau tak ada pun maksudnya 3 perkara inilah yang Ustaz maklumkan tadi sebagai kayu ukur. Pasal bila tengok pada Cikgu Muhammad Noor ni, dia kata ayah dia tak ada belajar tinggi dia kata. Tapi dari segi bab-bab agama ini ya, bab-bab sembahyang, bab yang tak jentik tadi tu kan, dapat pula ilmu itu kan. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita sikit kalau orang yang tak belajar sampai tinggi lah Ustaz ya, ada harapan tak jadi ayah berilmu ni ataupun macam mana? Pasal Cikgu Muhammad Noor cakap tadi dia kagum selain daripada nabi tu, selepas itu ialah ayah dia. Kan maksudnya mantap juga tu. Sangat menarik, sangat menarik. Berarti kalau kita kaitkan dengan ayah yang berilmu, mafhum mukhalafat dia, lawan daripada ayah yang berilmu, ayah yang tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Tetapi cuba kita perhatikan masyarakat kita yang saat ini, kalau kita duduk dekat kampung, lulusan kampung, ayah kita tidak ada sangat pendidikan yang sangat tinggi. Formal. Formal. Tetapi kalau kita perhatikan ibadah dia kepada Allah, zikir dia, baca Quran dia, bermuamalah dia, dan dia jaga kita dengan kata-kata yang hikmah. Mungkin kita tak perasan, wahai anak, mendidik, tapi dia tidak ada ilmu tentang, kalau kita sekarang bahasa orang putih dan sebagainya. Dia hanya simple saja kan. Nak jangan duduk tepi tangga. Ya. Kan Ustaz kan? Ya. Jangan duduk atas bantal. Itu hikmah cara mendidik ayah yang dia ilmu dia sikit tapi itu saja yang disampaikan. Contoh waktu hidang makanan kan. Dia pesan kepada kita nak jangan panjangkan tangan ke tempat lain. Artinya makan apa yang ada di hadapan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi kan. Jadi itu adalah salah satu ilmu yang didapat melalui ayah yang tidak kita katakan tidak ada pendidikan tinggi. Kadang-kadang ayah yang ada pendidikan tinggi tetapi tidak ada sampai tahap boleh mendidik. Apa contoh? Dia sibuk bekerja, lecturer ke Ustaz kan, kerja sana ke kerja sini. Bila balik dekat rumah, bila balik saja dia sambung kerja dia. Dia tengok telefon dia sehingga anak nak berkomunikasi pada dia tidak ada masa. Apa dia cakap? Sana. Tak tahu ni ayah sedang letih ni. Pergi kat ibu. Sementara anak pergi sekolah daripada pukul 8, dia simpan cerita tadi tu. Dia nak berkongsi kepada ayah dia atau kepada ibu dia, tak ada masa dah. Dia simpan cerita tu, dia simpan sampai tunggu ayah balik. Bila ayah balik, harapan sirna. Pergi dekat ibu sibuk pula nak menyiapkan juadah berbuka lah Ustaz kan. Nanti anak tu tunggu sampai ayah selesai tengok WhatsApp. Tengok telefon. Bila ayah habis. Tengok mak masak, bila mak masak pula dah tengah malam mak pula lipat kain. Anak masih menunggu sehingga anak tidur Terabai. dalam cerita yang tak sampai dan terabai. Jangan sesalkan, wahai para ayah, anak berkongsi cerita kepada orang lain. Jadi ilmu rumah tangga ini sangat penting dalam kehidupan kita. Itu makanya Allah sebut pada ayat ini, Allah sentuh pada ayat ini. Allah sebut ulul albab. Ulul albab. Dekat rumah kita pun kena ada ulul albab Ustaz sebenarnya. Bukan kat sekolah aja ulul albab. Kat rumah pun kena ada. Maksudnya kalau nak cara berfikir, nak menguruskan masa ini, dia lagi-lagi kena, kalau nak berfikir aras tinggi tu, tinggi betul kalau di rumah Ustaz ya. Pasal 3 perkara ini dia kalau solat malam biasanya kita kat rumah. Betul. Kan? Kalau tak diurus masa itu betul-betul, memang akhirnya bangun pagi terus pergi kerja je lah Ustaz. Betul. Kan? Dan ini sebagai satu
panduan peringatan untuk saya juga kan, pasal kadang-kadang dia bila dah macam ini kan, ini dah keluar awal dah kan. Jadi kalau tidak ada mindset untuk meletakkan masa untuk membawa anak berkenalan dengan akhirat kan, berkenalan dengan rahmat Allah ini, paling mudah dia tengok pada ayah mak dia lah kan. Kalau mak ayah ni pun tak ada dah nak mendengar kepada cerita-cerita ataupun masa diberikan, rugi Ustaz ya, rugi perkara tersebut. Jadi Ustaz, Mungkin ada Dr. Anwar sikit Sid. lah saya tertarik dengan kalimah ulul albab ni bila diterjemahkan sebagai orang yang berakal sihat yang dapat menerima pengajaran. Ya. Maksudnya kalau kita sebut tadi berkenaan dengan pendidikan tinggi dan sebagainya itu kita dari sudut formal sahaja. Sebenarnya bila kita kata ayah berilmu tu dalam konteks yang sebenar bukan boleh diukur dengan sijil pendidikan semata-mata. Masya-Allah. Sebab segi pendidikan ni orang boleh usahakan, semua orang boleh, kalau dia baca, dia rawat exam elok, dia perform, dia boleh dapat sampai PhD, profesor, whatever kan. Tetapi adakah ilmu tu memanai hidup dia? Ayah itu pengalaman, sebab tu kita kata ayah-ayah yang dulu-dulu ni tak ada pengajian formal yang tinggi. Tetapi pengalaman hidup mereka sangat cermat dan mengamati. Yang menyebabkan mereka dapat mendidik anak mereka dengan seni ilmu melalui pengalaman yang mereka dapat. Sebab itu dia kata innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab di sini maksudnya orang yang menerima pengajaran daripada antaranya kisah-kisah hidup mereka yang lalu. Pengajaran yang mereka dapat daripada leadership ataupun kepimpinan ayah-ayah mereka yang terdahulu, maka mereka bawa dalam kehidupan. Jadi bukanlah maksudnya kalau jawab soalan tadi kan, orang yang tak ada pendidikan tinggi, tak ada harapan ke nak jadi ayah yang berilmu, tidak sebenarnya. Sebab sekarang ni medan ilmu sangat luas dan tidak terbatas. Boleh didapati di mana-mana. Klik dekat tangan. Masya-Allah ya. Jadi ini adalah satu perspektif tentang ilmu ini, bukan semestinya pendidikan formal tinggi ya, tetapi ialah mencari di mana saja Ustaz ya. Dah habis belajar pun masih lagi mencari. Lihat pada program Majlis Ayah. Ni saya bagi pujian kerana bukan pujian untuk apa-apa. Kalau dia orang tu tak ada pengajian di universiti, ayah-ayah sekarang mungkin tak ambil bidang agama, mereka masih boleh lagi menuntut ilmu tentang ayah, khusus melalui majlis ayah. Bukankah ini sebenarnya peluang untuk menuntut ilmu? Dan saya dengar macam-macam lagi disediakan oleh yayasan ini untuk memberi ilmu pada masyarakat. Sebenarnya tidak terhad di Menara Gading. Sebenarnya ayah-ayah sekarang dalam apa jua bidang, engineering, kejuruteraan, ekonomi, perbankan dan sebagainya, masih boleh mendalami seni ilmu itu, terutama ilmu agama dalam platform-platform yang disediakan. Jadi banyak platform yang ada ya, apabila kita di masjid ataupun di YouTube ya, ruang-ruang itu, apatah lagi bila kita mengambil orang-orang yang ada di Menara Gading ya, kita kumpul-kumpulkan. Yang penting ialah kita nak melihat ilmu itu yang boleh mengharapkan kepada rahmat Tuhannya. Inilah yang dimaklumkan pada ayat nombor 9 surah Az-Zumar sebentar tadi. Dan Ustaz mungkin bercakap tentang ilmu ini, bila ada peluang ya, tapi ada juga ayah dia kata bukan saya tak berminat kan, tapi sibuk. Sibuk kan. Jadi saya harap nanti mungkin dah pencen, nanti saya bolehlah kot nak dengar majlis ayah ni pun. Bagi isteri saya dengar kan, saya pergi kerja pasal cari nafas. Isteri jadi ayah. Jadi apa komen Ustaz, nasihatlah ya kepada ayah yang mungkin dengar ataupun ibu yang akan bisik-bisik sikit kepada ayah. Sila. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sidang penonton yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus pada bulan Ramadan ini, nasihat bagi para ayah khususnya dalam majlis ilmu yang dibawakan oleh Masjid Negeri dan gabung dengan Yayasan Warisan Umat Ikhlas ini adalah sangat memberikan satu inspirasi dalam kehidupan kita agar nak menjadi seorang ayah yang memiliki tanggungjawab dan ayah yang memiliki ilmu pengetahuan bagaimana cara mengurus rumah tangga. Jadi bagi orang sangat sibuk sekalipun, sangat busy sekalipun, tetapi ingat bahwasanya keluarga itu adalah paling utama. Anak itu adalah paling utama sebab dia adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sibuk manapun kita akan kembali juga dekat rumah. Artinya luangkan masa kita, bagaimanapun sesibuk manapun saya sebutkan tadi, kita tetap juga mengutamakan
keluarga, sebab ini adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak orang yang berkahwin 10 tahun tidak diberikan zuriat dan keturunan. Bila kita diberikan zuriat dan keturunan ini, artinya Allah Subhanahu wa taala nak beri tanggungjawab kepada kita agar kita menjadi seorang ayah yang hebat. Nak menjadi seorang ayah yang hebat itu, galilah ilmu-ilmu yang sebanyak mungkin bagaimana cara nak menguruskan rumah tangga, nak menguruskan anak. Sebab anak ini banyak model dia. Ada anak ini sebagai ujian daripada Allah. Ada anak ini sebagai musuh. Ada anak ini sebagai qurrata a'yun. Jadi bila dianugerahkan amanah ini, kita kena cari ilmu pengetahuan agar apa? Agar kita menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Bila berhadapan dengan Allah nanti, kita boleh sudah ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Safri ya. Apatah lagi bila Ustaz cakap tentang 3 model tadi ya, tentang anak itu pun satu perkara juga yang kena belajar kan. Anak sebagai ujian, anak sebagai musuh, anak sebagai qurrata a'yun kan. Jadi ada anak yang memang sentiasa qurrata a'yun kan. Ada anak yang sentiasa je daripada kecil lagi dah bermusuh dengan mak dengan ayah pasal dia menangis je kan. Sampai besar pun dia menangis juga. Bukan menangis, dia menjerit pada mak dia kan. Tapi bagaimana ia diuruskan bukan tajuk hari ini ya, tetapi maksudnya kepentingan. Kita tahu cabaran menguruskan anak dan dalam keluarga ini real. Ia betul-betul ya, dia bukannya sekadar teori dan ia memerlukan ilmu yang harapnya dengan kesedaran daripada ayat surah Al-Mulk dan juga surah Az-Zumar sebentar tadi, kita tahu kerangka ilmu ya, dan pelbagai program yang perlu diatur oleh ayah-ayah. Penting untuk memastikan kepimpinan seorang ayah itu adalah kepimpinan untuk bawa keluarga benar-benar ke destinasi yang tepat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa akhir ini kita mungkin bersama dengan Ustaz Safri seminit Ustaz untuk memberikan nasihat penting. Bercakap ilmu ni luas ya, tetapi nasihat penting Ustaz kepada ayah-ayah macam saya ni ya, macam mana nak kekal ya, bukannya sekali saja, nak kekal menjadi ayah yang berilmu untuk memimpin masuk syurga sekeluarga. Silakan. Di penghujung program Majlis Ayah ini sangat menarik saya nak kongsikan bahwasanya ilmu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam bidang apapun kita kena ada ilmu pengetahuan. Tapi khususnya adalah dalam mendidik umat atau mendidik seorang anak. Ada 4 perkara yang saya ingin sampaikan tapi tak dapat nak dikupas secara lanjut, insya-Allah bila ada majlis ayah yang berikutnya mungkin boleh Ustaz. Yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri seorang ayah itu ada komunikasi al-hiwar, komunikasi yang baik kepada anak. Kemudian yang kedua ada uslubul iqna', artinya sifat ayah itu mampu untuk memujuk. Memujuk artinya ada masa ayah tu keras, ada masa ayah tu lembut, ada masa ayah tu marah, ada masa ayah tu tegas. Itu semua dikupas dalam majlis ayah. Rugi kalau siapa yang tak tengok. Kemudian yang ketiga adalah al-khitabu birrifqi, artinya bercakap dengan penuh kelembutan, penuh dengan nasihat dan nasihat. Kemudian yang keempat, taqdimul badil, artinya berikan sesuatu yang terbaik kepada ayah. Nak contohkan sikit Ustaz. Ya. Kalau seorang anak itu kita pukul ataupun kita tegur, tak kata Ustaz tadi, kata Cik Makno tak boleh jentik kan. Kalau kita marah sekalipun anak itu, kita bagi tahu kenapa ayah marah. Tajuk dia kupas dia kenapa ayah marah kan. Tetapi bila contohnya kan, bila anak pegang cawan kaca, kita tegur jangan pegang cawan kaca. Seorang ayah atau seorang ibu jangan berkata jangan sahaja. Kita kena explainkan dia. Kenapa ayah larang? Maka kita gantikan cawan kaca itu dengan cawan plastik. Itu nama dia taqdimul badil. Jadi para ayah tingkatlah ilmu pengetahuan agar kita dapat membimbing keluarga kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Safri. 4 perkara tadi, hiwar, ya, dialog komunikasi, kemudian memujuk, cara bercakap dengan lembut dan juga untuk memberi alternatif ya, gantian kepada sesuatu yang kita tahu bahawa perkara itu bahaya ataupun kurang berkesan.
ayah sendiri yang zaki tadi itulah ya, yang bijak tadi itu untuk memberikan, tak payah pun nak pergi kursus tinggi sangat kan. Yang penting tahu kalau katakan dah nak pecah tu, anak kecil memang pecahlah lalunya kalau pong tu kan. Uh, kalau ia berlaku sekali, maksudnya mak dan ayah tu kan pergi kedai RM2 tu cari cawan yang murah tu Yang plastik. gantikan. Kalau tidak anak akan selalu dimarah ya. Padahal mak ataupun ayah juga yang beli cawan kaca tersebut tidak disusun pendidikan di sekitar sistem di dalam sebuah rumah. Jadi tajuk tentang ilmu ini adalah luas dan harapnya pada hari ini kita dapat gambaran untuk ayah-ayah memimpin. Kita berdoa agar Allah memberikan kita ilmu ya, dengan takwa Allah tambahkan lagi ilmu pada kita. Kita berdoa dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Safri pada hari ini. Silakan Ustaz. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, pada bulan Ramadan ya Allah, kami yakin bahwasanya segala doa yang kami doakan Engkau kabulkan ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Rahman. Ampunkanlah dosa anak-anak kami dan isteri-isteri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah-ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah-ayah dan ibu-ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sihatkanlah mereka ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka agar mereka mampu mendidik zuriat keturunan mereka ke jalan yang Engkau ridai birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang sentiasa bangun tengah malam memanjatkan doa untuk mereka berdua ya Allah, agar mereka ditempatkan di sisi orang-orang yang soleh dan solehah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami para ayah yang mampu membawa tangan-tangan anak-anak kami ya Allah ke dalam syurga yang Engkau ridai, yang Engkau janjikan kepada kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, curahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dalam mendidik keluarga agar kami menjadi insan-insan yang dibanggakan oleh para anak-anak kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain sebagai panel kita pada hari ini, dan juga Qari Al-Fadhil Ustaz Dr. Anwar Hasin ya, bersama untuk kita membincangkan ayah yang berilmu sebagai satu daripada seruan daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-26 sebentar tadi. Moga-moga inilah juga kesedaran yang kita dapat sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan boleh menyumbang idea dan juga merancang sebagaimana idea sebentar tadi. Mungkin selepas ini ada silibus bagi setiap anak ya, yang boleh dipelajari di universiti, kursus-kursus di online untuk menjadi seorang ayah. Ketika ada masalah, ada sumber-sumber rujukan tersebut, dan ini harapnya akan menaikkan lagi kualiti ayah untuk menjadi terus memimpin masuk syurga sekeluarga. Kita bertemu lagi dalam majlis ayah siri akan datang untuk sama-sama kita memaknai jiwa seorang pemimpin dalam sebuah keluarga masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله